Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma idfa'anna al-waba' wal ghala wal riba waz zina wal mihan was su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khasatan wa an sa'iril biladil muslimina 'amatan ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Apa khabar saudara? Alhamdulillah. Sekali lagi dengan izin dan ketentuannya dapat kita dipertemukan menerusi program Minda Imam Besar Kuliah Duha Perdana yang dibawakan kepada kita oleh Pusat Kutipan Zakat Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu bagi membincangkan seperti biasa kitab Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan Kiamat yang merupakan kitab asalnya dikarang oleh Imam Abu Abdullah Al-Qurtubi, seorang ulama yang terkenal pada era tahun 600 Hijrah, seorang yang bermazhab Sunni Maliki, seorang yang begitu jago khususnya di bidang ilmu tafsir. Beliau mengarang sebuah kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran setebal 20 jilid. Seorang ulama yang berasal dari Spanyol, iaitu di Cordova, iaitu dikenali sebagai Imam Al-Qurtubi, dan beliau disemadikan membuahkan nafas terakhir dan disemadikan di Almenia di sebelah timur Sungai Nil. Beliau telah membuat satu buku At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah yang kita terjemahkan sebagai Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan Kiamat. Alhamdulillah saudara, hari ini hari Rabu 9 hari bulan Jun tahun 2021 bersamaan 28 Syawal tahun 1442 Hijriah. Seperti biasa, kita masih dalam suasana berhadapan dengan bencana non-alam yang berskala internasional, dan tanpa kita sedari hari ini genap 448 hari ataupun 1 tahun, 2 bulan, 22 hari kita berada dalam tempoh kordon saniter, tempoh pembersihan besar-besaran. Tak kira apa istilahnya, ada yang panggil physical distancing, ada yang panggil quarantine, ada panggil circuit breaker, isolasi diri, pembatasan aktivitas sosial, lockdown, perintah kawalan pergerakan dan bagai-bagai lagi. Semuanya menjurus kepada ikhtiar yang satu, iaitu kordon saniter. Alhamdulillah, beberapa pengembangan yang baik. Beberapa mukim di daerah Kuantan telah pun ditamatkan perintah kawalan pergerakan diperketatkan pada hari Isnin 7 hari bulan Jun baru-baru ini. Namun ada beberapa lokaliti antaranya yang di Jaya Gading, Seri Damai dan juga beberapa kawasan di kawasan perindustrian Gebeng telah di-PKPD-kan lagi bermula daripada semalam 8 hari bulan Jun sampailah 21 hari bulan Jun 2021. Seperti biasa, kita berharap supaya masyarakat dapat terus mengamalkan normal dan juga kelaziman baru dalam kehidupan seharian serta berusaha untuk memenuhi tata cara pengendalian piawai ataupun SOP yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah. Ayuh kita lakukan sekali lagi, kita landaikan lekuk atau lengkungan kebolehjakitan ini. Caranya kita kawal situasi ini dengan saling bekerjasama. InsyaAllah dengan izin Yang Maha Kuasa kita boleh menang melawan COVID-19 ini. Baik, bagi yang ada kitab, buka muka surat 1016. Kita masih dalam bab yang ke-12, halaman 1016. Babu maja'a anal ard takhruju ma fi jawfiha minal kunuzil wal amwal. Bab bumi mengeluarkan isinya berupa harta terpendam. Muka surat 1016.
Di dalam bab ini tuan kita ada bawakan beberapa hadis. Jadi dalam terjemahannya ada yang ada matan, ada yang tidak ada matan. Kita bacakan matan untuk dapatkan keberkatannya. Baik. Hadis daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. La yazalu nasu mukhtalifatu a'naquhum fi talabid dunya. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yushikul furatu an yahsira an jabalin min dhahabin faman hadarahu fala ya'khudh minhu syai'ah. Nabi SAW berpesan, sentiasa manusia berbeza-beza lehernya dalam mencari dunia. Sesungguhnya aku mendengar Nabi pernah bersabda, hampir saja sungai Furat menjadi kering dan menampakkan timbunan emasnya. Barang siapa menemuinya atau mendatanginya, maka janganlah dia mengambil sedikit pun. Hadis dalam Sahih Muslim. Baik saudara, apa yang dimaksudkan di dalam hadis Nabi ini? Pertama, disebutkan berkenaan sungai Furat, dia akan menyingkapkan emasnya. Ini kalau kita baca dalam hadis yang lain, memang Nabi SAW pernah menyebutkan, la taqumu sa'atu hatta yahsirul furatu an jabalin min dhahabin yaqtatilun nasu alaihi fayuqtalu min kulli mi'ati tis'atun wa tis'una wa yaqulu kullu rajulin minhum la'alli akunu ana alladhi anju. Tidak akan berlaku hari kiamat sehinggalah sungai Furat menampakkan timbunan emasnya. Manusia akan saling berbunuhan kerana emas itu, dan setiap 100 orang akan terbunuh 99 orang. Setiap orang dari mereka akan berkata, semoga akulah yang paling beruntung mendapatkannya. Hadis dalam Sahih Al-Bukhari, Kitab Al-Fitan, Bab Khurujun Nar, dan juga dalam Sahih Muslim, Kitab Al-Fitan wa Asyratus Sa'ah. Baik saudara, di mana letak sungai Furat ini? Dalam kitab Mu'jamul Buldan disebutkan, Furat ataupun Euphrates ini adalah nama asing, bukan bahasa Arab, yang telah dimasukkan ke dalam bahasa Arab. Dari sudut bahasa, Euphrates ataupun Furat itu maknanya air tawar. Jadi sungai Furat ini adalah sebatang sungai, panjangnya 2,800 km panjangnya. Maknanya Kuala Lumpur, Kota Baru tu 5 kali pergi balik. Panjang betul sungai Furat ini. Dan kata orang tua-tua di negara Arab, bila ditanya tentang asal-usul sungai Furat ini, sungai Furat ni memang besar. Hari ini sungai Furat dia merentangi 3 negara, iaitu Iraq, Syria dan juga Turki. Jadi orang Arab mengatakan sungai ini hulunya dekat Armenia, dekat dengan sebelah Turki pada hari ini. Kemudian dia masuk ke Rom, sampai ke Maltiyah. Maltiyah ni kalau peta sekarang Miletus, terletak di sebelah selatan Turki. Kemudian mengalir dia dalam sungai-sungai kecil dan melalui satu kawasan namanya Ar-Riqah. Kemudian dia menjadi sungai-sungai yang besar, dan sungai ini yang mengairkan kebun-kebun di sebelah Iraq. Dan hilirnya pula bertemu dengan sungai Dajlah di Al-Wasit, dan keduanya sungai ini dia bertembung dan dia keluar di Teluk Arab, dulunya dikenali sebagai Laut India. Jadi para ulama mengatakan bahawa sungai ini akan nanti bila hari kiamat dia mengeluarkan harta simpanannya. Jadi adakah ini telah berlaku? Ini kita melihat kepada kajian-kajian semasa. Muhammad Fahim Abu Ubayyah dalam tahqiqnya atau kritikannya terhadap kitab Al-Bidayah wa Nihayah fil Fitan wal Malahim karya Ibnu Kathir, beliau menyatakan yang dimaksudkan dengan timbunan emas ini adalah timbunan emas yang sebenar, maknanya emas betul. Maknanya kalau ada orang berteori, kita ucap terima kasih lah kepada orang yang rajin buat teori ini. Ada yang mengatakan timbunan yang disebutkan oleh Nabi sebagai sungai Furat mengeluarkan hartanya, mereka kata ini adalah minyak daripada bumi. Kita ingin jawab begini, para ulama bersetuju bahawa yang dimaksudkan sebagai emas itu emas, bukannya minyak. Seperti mana kata Muhammad Fahim Abu Ubayyah, dia mengatakan bahawa timbunan emas itu memang bukan minyak bumi. Apa hujah beliau? Nas dalam hadis Nabi SAW menyebut jabalin min zahabin, timbunan emas. Jadi minyak yang ada dalam bumi dia bukan emas secara hakiki. Mana kalau tuan-tuan jumpa minyak bawa kedai emas, tak boleh nak mulakan perbincangan pun, payah, sebab dia bukan emas secara hakiki. Itu pertama. Yang kedua, Nabi SAW mengkhabarkan bahawa
air sungai akan menampakkan timbunan emas sehingga manusia boleh melihatnya. Jadi berbeza dengan minyak. Minyak itu dikeluarkan dari dalam bumi, kemudian melalui pula menggunakan pelbagai alat-alat dengan jaraknya pula begitu dalam sekali. Jadi untuk nak dilihat oleh manusia dengan mata kepalanya itu agak sukar. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi SAW memberikan kekhususan kepada sungai Furat. Maknanya Nabi tidak sebut lautan ataupun tempat yang banyak minyak ini. Kita tidak menyaksikan juga bahawa sebagaimana yang kita maklum, minyak ni kebiasaannya dikeluarkan daripada lautan, dan payah kita nak menyaksikan ia keluar daripada sungai-sungai misalnya. Ini tu hujah kita yang ketiga. Maknanya Nabi sebut khusus sungai Furat tanpa menyebut laut. Dan yang keempat, Nabi mengkhabarkan dalam hadis yang kita bacakan di awal tadi, manusia akan saling berbunuhan kerana harta simpanan itu. Jadi kita tidak menyaksikan sebarang kejadian pembunuhan ketika keluarnya minyak daripada bumi Furat. Kita belum lagi menyaksikan. Baik, itu hujah para ulama. Persoalannya, mana letaknya perbendaharaan emas ini? Pertama sekali, kita tak perlu mencari, kerana perbuatan tersebut dilarang oleh Nabi SAW. Tak payah cari. Jangan nak jadi Indiana Jones pula, nak mencari harta karun, tak perlu. Bahkan kalau kita ditakdirkan berjumpa pun, Nabi SAW melarang kita untuk ambil. Sebagaimana hadis yang kita baca di awal tadi, la yazalun nasu mukhtalifatu a'naquhum fi talabid dunya, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yushikul furatu an yahsira an jabalin min dhahab faman hadarahu fala ya'khudh minhu syai'a. Nabi pesan, hampir saja sungai Furat menjadi kering dan akan menampakkan timbunan-timbunan emas. Barang siapa bertemu emas itu atau mendatangi tempat emas itu, maka janganlah la fala ya'khudh minhu syai'a, janganlah dia mengambil walau sedikit pun. Hadis dalam Sahih Muslim. Syekh Hamud bin Abdullah At-Tuwajiri An-Najdi dalam kitabnya Ithaful Jamaah bima jaa fil fitan wal malahim wa asyratus sa'ah menyatakan bahawa siapa sahaja yang menafsirkan timbunan emas dalam hadis itu sebagai minyak daripada bumi, maka tak bolehlah dia mengorek pun minyak daripada kawasan tersebut. Kalau dia percaya, kalau dia kata dia percaya bahawa Nabi sebut yang timbunan emas itu adalah minyak, baik, silakan, tetapi dia tak boleh ambil minyak itu sebab Nabi pesan jangan ambil. Dalam kitab Fathul Bari disebutkan, Al-Hafiz Ibn Hajar menguatkan bahawa sebab larangan mengambil emas itu adalah kerana mengambilnya nanti dapat menimbulkan fitnah dan mencetuskan kematian atau pembunuhan. Timbul persoalan, adakah emas ini dah muncul? Baik, beberapa tahun yang lalu, pengarah Jabatan Antiquity di wilayah Ambar, dia telah buatkan satu pendedahan. Untuk kesekian kalinya, para arkeologis telah berjaya membuat kajian. Sebelum ini, kawasan tersebut menjadi tahan air pada pertengahan tahun 1980, maknanya zaman Saddam Hussein. Maknanya 180 km panjang sungai itu yang berhampiran dengan Syria, semua penuh dengan air masa itu. Jadi bila sungai Furat semakin mengering, tiba-tiba timbul balik segala bangunan-bangunan lama. Jadi di sejak tahun 2009 lagi mereka telah buat kerja ekskavasi ini, dan mereka telah menemui 90% daripada tinggalan kerajaan Sasan yang boleh dilihat dengan mata kita. Jadi setakat ini ada 75 archaeological sites yang telah menjalani proses excavated. Dia Al-Ambar ini, Al-Ambar ataupun Peri Sabur, dalam bahasa lama disebut Firuz Shapur. Ini sebuah kota yang diasaskan oleh Shapur First the Great ataupun Shahpur, yang merupakan raja kedua Empire Sasan. Dia ni putera kepada Ardashir First, ini panggil the Unifier.
yang seorang raja yang menyatukan, dan ianya merupakan wilayah dinasti Empayar Sasan tahun 224 sampai 673. Jadi pakar-pakar sejarah mengatakan bahawa Ambar adalah bandar kedua terpenting Empayar Parsi selepas bandar Kotai Sifun. Kotai Sifun ni dalam bahasa Arab, kalau dalam bahasa orang putih dia panggil Ctesiphon. Jadinya bandar ini dululah pernah dimusnahkan oleh Maharaja Rom Julian the Apostate pada bulan Mac tahun 363. Tapi dibangunkan semula daripada runtuh itu oleh Shapur II, dan dia majukan, akhirnya Ambar menjadi satu kota yang begitu maju. Tapi akhirnya Ambar ni jatuh dalam pertempuran dengan orang Islam pada bulan Julai tahun 633 Masihi, yang kita kenal masa itu dengan peperangan Battle of the Eye, peperangan mata. Sebab Khalid Al-Walid dia tukar strategi perang masa ketika itu, diarahkan semua anggota tentera panah ke arah mata musuh, marksman, panah ke arah mata musuh. Jadi peperangan itu the Battle of the Eyes. Jadi Ambar jatuh ketika itu. Bagi saudara-saudari yang minat dengan sejarah Islam, mungkin kita pernah mendengar tentang ancaman tamadun Empire Rome dan juga Parsi. Jadi Parsi ini adalah kerajaan Sasan, kerajaan yang di Sungai Furat ini, kerajaan Sasan, Sassanid. Istilah yang kita guna kalau disiplin sejarah, Rom kerajaan Byzantine, kalau Parsi Sassanid. Dan kita orang Islam dengan Sassanid ni kita ada pengalaman yang banyak. Tahun 633 sampai tahun 642 Masihi, para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in telah berperang dengan Empayar Sassanid ini selama 9 tahun dalam 8 buah peperangan. Kita pernah perang dalam perang Zaltus Salasil, perang berantai, perang sungai, perang Ambar, perang Ainul Tamar, perang Muzayyah, perang Firas, perang Jambatan, Ma'rakah Qadisiyah, dan banyak lagi. Jadi semua ini adalah sejarah yang telah tercipta antara orang Islam dengan orang Parsi. Kalau Zatus Salasil, perang berantai itu, dia berlaku bulan April tahun 633 Masihi. Dia berlaku selepas daripada selesai perang Yamamah. Perang Yamamah ni perang yang telah menyebabkan terbunuhnya Musailamah Al-Kazab, berlaku di kawasan Kuwait sekarang ini. Apa sebab dipanggil Zatus Salasil? Ini menarik untuk kita kongsikan. Panglima Parsi ketika itu namanya Hormuz ataupun Hormazdan. Dia ni ketika melihat tentera Islam begitu berani sekali ketika itu, ialah Khalid Al-Walid, ketika dipanggil untuk berbincang, jadi kamu boleh bincang, dia tak nak, katanya bagi dua pilihan saja. Pertama masuk Islam, bayar jizyah. Yang kedua masuk Islam. Yang ketiga perang. Pilih mana satu. Jadi orang Parsi kata kita perang. Jadi bila dia tengok orang Islam ni begitu berani, jadi Panglima Hormuz agak gemetar ketika itu. Lantas dia telah mengarahkan tenteranya untuk ikat kaki dengan rantai besi. Begitu takut dia. Dan ternyata strategi ini memakan diri 25,000 tentera Parsi lawan hanya 18,000 saja tentera Islam. Unit tentera Islam masa tu dah ada unit elit yang telah berjaya mengalahkan unit elit Parsi di Kazima. Dan unit tentera Islam masa itu panglimanya adalah Ka'ka' Ibnu Amru. Jadi sejarah itu begitu panjang sekali. Disebabkan semuanya pakai rantai, menyebabkan orang Islam berjaya membunuh dan menewaskan tentera Parsi dengan begitu mudah sekali. Battle of the Chain, terkenal ni dengan kerajaan Sasan. Jadi selepas Battle of the Chain sini, Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu, dia telah berjaya mengalahkan lagi Parsi dalam 3 peperangan yang seterusnya. Selepas daripada itulah capailah matlamat orang Islam nak menakluk Al-Hirah. Kepada yang mengikut siaran Minda Imam Besar daripada musim pertama, kita pernah jumpa dengan hadis Al-Hirah ini. Apa makna hadis Al-Hirah? Sebab itu cerita kiamat ni dia tidak boleh tebuk-tebuk siri 48 tengok betul kata-kata cerita COVID ni gini. No, dia cerita eskatologi Islam, cerita benda-benda kiamat ini dia kena tengok daripada awal, sebab dia ada babak dia. Macam contoh Al-Hirah ini, ketika
Adi radhiyallahu anhu, dia tanya kepada Nabi, ketika Nabi SAW bertanya kepada dia, ya Adi, hal ra'aital Hirah, wahai Adi, adakah engkau dah nampak kota Hirah? Qultu lam araha, aku jawab, kata Adi, saya tidak melihatnya ya Rasulullah. Waqad umbitu anha, tetapi aku telah mendengar cerita tentang dia. Maka kata Nabi, fa in talat bika hayatun latarayanna za'inata tartahilu minal hirati hatta tatufa bil ka'bati la takhafu ahadan illallah. Kata Nabi, kalau umur kau panjang, nescaya satu hari nanti kau akan melihat seorang wanita melakukan musafir daripada Al-Hirah sampailah dia melakukan tawaf di sekeliling Kaabah, sehingga dia tidak lagi merasa takut kepada sesiapa pun kecuali kepada Allah. Ini hadis dalam Musnad Imam Ahmad. Jadi ini Hirah yang terletak di Iraq sekarang ini terbuka selepas 3 peperangan orang Islam yang berlaku antara orang Islam dengan orang Parsi, orang Sasan ini. Jadi sepanjang peperangan, hampir 90,000 tentera Islam telah berhadapan dengan 250,000 tentera-tentera Parsi, yang mana mengorbankan seramai 15,000 tentera Islam yang terkorban, dan 150,000 tentera Parsi juga telah mati. Jadi ini yang dipanggil kerajaan Sasan ini. Jadi Ambar. Jadi Jabatan Antiquity Wilayah Ambar, dia berjaya temui bukan setakat tinggalan Sasan saja, tapi mereka juga telah berjaya menemui beberapa tinggalan empire dan tamadun-tamadun yang lain. Antaranya mereka menemui harta peninggalan kerajaan Sumeria. Sumeria ni atau The Akkadian Empire, ini Mesopotamia kuno, milenium ketiga sebelum Masihi. Mereka sebuah empire yang besar. Harta mereka pun juga muncul daripada Sungai Furat sekarang. Yang kedua, tinggalan daripada kerajaan Partian. Ni kerajaan sekitar 247 sebelum Masihi, atau ada orang panggil kerajaan Ashkanian. Ashkanian ni dulu empire besar. Dia meliputi Iraq, Afghanistan, Tajikistan, Pakistan, Kuwait, seluruh pesisir Teluk Parsi di Arab Saudi sampai ke Bahrain, Qatar dan sampai UAE sekarang. Ini kerajaan begitu besar, kerajaan Ashkanian, dan mereka adalah musuh ketat kepada Empire Rome ketika itu. Perlu diingat saudara-saudari sekalian, Empire Rome Byzantine ini, maknanya Eastern Roman Empire, ini bukan satu empire yang kecil, bukan kekuasaan kecil. Mereka, kerajaan Rom, mereka kuasai permukaan bumi ini sejumlah atau sebanyak 5,900,000 kilometer persegi. Mereka ini menjadi empire terbesar pada zaman purba klasik. Dia Empire Byzantine ini bermula daripada Italy, bawa ke Bulgaria, Yugoslavia, Romania, Konstantinopel, Anatolia yang ada di Turki sekarang, sampaikan ke kawasan utara Afrika, Mesir, Libya, Algeria, Maghribi pun sama, sampailah ke Hijaz, maknanya kawasan Baitul Maqdis, Jordan, Syria. Ini semua adalah bawah kerajaan Rom, dan mereka telah memerintah selama 11 abad, yang berpusat di Rom Barat, iaitu di Vatican City di Italy, dan Rom Timur terletak di Konstantinopel ataupun Istanbul sekarang ini. Dan bangsa Parsi ini bangsa Sasan. Jadi harta mereka sudah mula keluar. Jadi kalau orang tanya adakah harta itu sudah mula keluar, jadi kita jawab ya. Sejak tahun 2009 lagi, pihak berkuasa telah pun melihat beberapa tinggalan-tinggalan kerajaan Sasani, kerajaan Partian, Ashkanian ini telah muncul satu persatu sekarang. Jadi benar kata Nabi, kiamat itu dah makin dekat. Jadi itu yang pertama. Selesai. Buka muka surat 1018. Bab tadi selesai. Ini bab yang lain. Babu fi ulati akhir zaman wa sifatuhum wa fi ma yantiqu fi amril amah.
iaitu bab tentang para pemimpin akhir zaman, ciri-ciri mereka dan orang bodoh yang membincangkan mengenai masalah besar. Muka surat 1018. Saudara-saudari sekalian, bab yang seterusnya tuan kitab kita nak bawa adalah bab tentang ketika nak kiamat. Antara tanda-tanda yang lain adalah orang-orang bodoh akan mula bercakap tentang masalah umat. Ataupun dalam bahasa mudah, orang bodoh jadi pemimpin. Memang itu fenomena yang kita kena akui akan kita hadapi. Apa tanda burung perempat memakan gambir sarang berangin? Apa tanda kiamat dekat? Orang pandai jadi pemimpin. Sesungguhnya orang-orang yang beragama, orang yang cerdik, orang yang bertakwa, sepatutnya orang begini yang diutamakan dalam menyantuni dan menanggung urusan masyarakat. Sepatutnya orang yang jaga semayang, orang yang educated, orang yang banyak pengalaman luas, patut orang begini. Sebab manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang ada agama, ada ketakwaan. Siapa yang sebutkan? Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Sebab itulah Nabi SAW, dia memberikan kepercayaan untuk mentadbir pelbagai wilayah dan kawasan zaman itu, dan memberi kepercayaan urusan-urusan rakyat ini hanya kepada sahabat yang paling saleh dan yang paling berilmu sahaja. Demikian juga yang dilakukan oleh para khalifah sepeninggalan Nabi SAW. Mereka hanya memberikan amanah kepada orang yang paling saleh, yang paling berilmu. Contoh-contoh dalam masalah ini sangat banyak. Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari daripada Huzaifah, bahawa Nabi SAW dia pernah bersabda kepada para penduduk di Najran, la ab'athanna ilaikum rajulan aminan haqqa aminin fastashrafa lahu ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam faba'atha Aba Ubaidah. Nabi bersabda kepada penduduk Najran, sesungguhnya aku akan mengutus kepada kamu seorang yang benar-benar dipercayai. Lalu para sahabat Nabi memerhatikan. Tiba-tiba lantas Nabi mengutuskan Abu Ubaidah. Hadis dalam Sahih Bukhari, kitab Akhbarul Ahad, bab ma jaa fi ijazati khabaril wahidis sadiq. Kita jangan bayangkan bila cerita nak kiamat nanti pemimpin hanya pemimpin negara saja. Tidak. Termasuk juga dalam perbahasan kepimpinan ni, siapa saja yang menjadi pemimpin. Pemimpin di jabatan-jabatan kerajaan, pemimpin di kementerian, ketua siusa, ketua KSU misalnya, ketua siusa, ataupun siusa bahagian, pengarah, ketua peluang pengarah, semua yang jadi pemimpin di jabatan, di masjid, di syarikat, menjadi CEO, CFO, CEO, bagai-bagai, atau memimpin persatuan sukan, atau memimpin NGO, atau memimpin persatuan belia, ini semua masuk di dalam golongan dan dikatakan sebagai pemimpin. Baik, itu kata Abu Hurairah, inna sata'ti 'ala nasi sinuna khaddah. Sesungguhnya akan datang pada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Yusaddaqu fiha al-kadhibu wa yukadzibu fiha as-sadiqu. Ketika itu orang yang menipu dan berbohong akan dipercayai cakapnya, dan orang yang jujur yang tidak berbohong pula akan dianggap sebagai pembohong. Wa yu'tamanu fiha al-kha'inu wa yukhawinu fiha al-amin. Seorang pengkhianat akan diberi kepercayaan, diberikan kedudukan tinggi, pingat, gelaran, pangkat dan bagai-bagai. Tapi orang yang benar-benar amanah akan dituduh pula sebagai khianat. Wa yantiqu fiha ruwaibidah. Qila wa ma ruwaibidah. Ketika itulah kata Nabi, Ruwaibidah akan berbicara. Sahabat bertanya, siapa Ruwaibidah ini ya Rasulullah? Kata Nabi, as-safihu
yatakallamu fi amril 'ammah. Ruwaibidah ini adalah orang yang bodoh yang bercakap tentang masalah umat. Hadis dalam Musnad Imam Ahmad, syarah dan ta'liq oleh Ahmad Syakir. Dan kita sedang melihat fenomena ini. Orang bodoh yang tak mengaku bodoh tapi bercakap masalah umat. Awak bukan doktor tapi bercakap macam doktor. Awak bukan ustaz tapi bercakap mengalahkan ustaz. Awak bukan mufti, bercakap mengalahkan mufti. Kita bercakap kadar ke diri. Jangan hanya sekadar baca posting dalam Facebook, baca berita dalam internet, dapat maklumat dalam WhatsApp, terus rasa dah banyak ilmu. Jangan. Ini yang Nabi sebut, orang bodoh kalau bercakap tentang umat, itu memang dunia dan nak kiamat. Dan saya ingat, memang banyak betul muncul sekarang ini. Sebab itu Huzaifah ibn Yaman ada meriwayatkan tentang fenomena ini. Orang yang kelihatannya hebat tapi kosong. Pemimpin yang kelihatannya boleh memimpin tapi tak ada apa-apa pembaharuan. Kata Huzaifah, hatta yuqalu lirrajuli ma ajladahu, ma azrafahu, ma aqalahu, wa ma fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min imanin. Ketika itu, kata Huzaifah al-Yamani, orang-orang bodoh ini bercakap tentang masalah umat, bercakap tentang vaksin, bercakap tentang COVID. Juara betul mereka bercakap tentang hal ini walaupun bukan bidang mereka. Bercakap sehingga dipujilah oleh pengikut-pengikut dia, oleh follower-follower pentaksub dia. Ma ajladahu, ma azrafahu, ma aqalahu. Oh, hebatnya dia, gagahnya dia, cerdiknya dia. Ma'akhalahu, cerdiknya dia. Ma'ajladahu, beraninya dia, kuatnya dia. Orang lain cucuk vaksin, dia je tidak hebat. Dia ni hebat betul lah. Memang golongan the creamiest among the creamy. Inilah golongan yang tidak mengikut Dajjal. Hak ni semua Ya'juj. Dipuji oleh orang, dipuji sehabis-habisnya. Tetapi kata Nabi, wa ma fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min imanin. Walhal sebenarnya tidak ada keimanan walau seberat biji sawi pun di dalam hatinya itu. Hadis dalam Sahih Al-Bukhari, kitab Ar-Riqa, bab Raf'ul Amanah. Dan juga ada dalam Sahih Muslim, kitab Al-Iman, bab Raf'ul Amanah wal Iman min ba'dil qulubi. Kenapakah lahirnya manusia-manusia sebegini? Kalau pemimpin, kenapa lahir pemimpin begini? Kalau netizen, kenapa lahir netizen yang sebegini? Kalau influencer, kenapa lahirnya influencer begini? Sebab Nabi kata tadi, wa yantiqu fiha ruwaibidah. Di saat itu ruwaibidah akan banyak berbicara, selalu buat live Facebook, selalu buat banyak live dalam YouTube, banyak bercerita pandangan-pandangan dia. Apa makna ruwaibidah? Dalam An-Nihayah fi Gharibil Hadis, Ar-Ruwaibidah ini bermakna orang bodoh. Kalimat Ar-Ruwaibidah adalah bentuk tasghir daripada kalimat Ar-Rabidah, iaitu orang-orang lemah yang sebenarnya tidak mampu berbuat baik atau manfaat, ataupun orang-orang hina yang tidak memberi sebarang faedah. Dan juga dalam hadis Jibril yang panjang ada diungkapkan, walakin sa'uhaddithuka an asyratiha wa idza kanatil uratu khufatu ru'usan nasi fadzaka min asyratiha. Akan tetapi akan aku khabarkan kepada kamu tentang tanda-tanda kiamat, iaitu bila orang bertelanjang tanpa memakai kasut atau memakai slipper menjadi pemimpin manusia, maka ketika itulah tanda-tanda kiamat. Hadis dalam Sahih Muslim, kitab Al-Iman, bab Bayanul Iman wal Islam wal Ihsan. Kita tidak kata semua pemimpin, semua influencer, semua netizen, semua
selebriti dalam Facebook dan bagai-bagai ni bodoh semua, tidak. Kita tak mengatakan mereka ni pandai belaka. Dan kita juga tak akan menyalahkan 100% kepada orang-orang bodoh dan pandai ni kalau mereka diangkat menjadi ikon, influencer ataupun menjadi idola atau menjadi pemimpin. Kita tak menyalahkan mereka 100%. Yang kita heran, mana pergi orang yang bagus-bagus, orang yang baik-baik, orang yang alim, orang yang betul dalam bidangnya. Umpamanya dia adalah orang bidang syariah, dia bercakap tentang hukum hakam, dia bercakap. Tak bercakap juga. Doktor yang betul-betul faham tentang dunia perubatan, dia bercakap tentang virus, dia bercakap tentang vaksin, dia yang bercakap. Maka apabila orang yang sepatutnya tidak menjalankan fungsinya, maka ruwai bidah ini akan mengambil peluang. Ini kekosongan yang ada. Sama juga kepimpinan. Kita tak boleh marahkan kenapa pemimpin ni begini. Mana pergi orang yang cerdik-cerdik, kenapa tak jadi pemimpin? Kenapa orang yang so-called bijak pandai ni, kenapa mereka tak jadi pemimpin? Sebabnya orang baik-baik tak nak. Ini masalahnya. Sebab itu Edmund Burke ni seorang ahli filsafah daripada Ireland, dia mengatakan all that is necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Kejahatan akan mencapai kemuncaknya apabila orang yang baik-baik sekadar berpeluk tubuh dan duduk diam saja, tidak memberikan pandangan, tidak memberikan nasihat kepada rakyat dan masyarakat. Orang yang pandai dalam pentadbiran tidak menunjukkan diri. Dan ini harga yang perlu kita bayar. Dan risiko bila kita menyerahkan satu-satu amanah ini dari segi kepimpinan dan pelbagai amanah ilmu seumpamanya kepada orang yang tidak sepatutnya, iza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Apabila satu-satu urusan itu diserahkan kepada orang yang bukan orangnya, bukan bidangnya, bukan ahlinya, maka tunggu sajalah hari kiamat. Tunggu sajalah hari kiamat. Hadis dalam Sahih Bukhari, bab ar-riqaq, bab raf'ul amanah. Bila orang-orang yang kurang cerdik jadi pemimpin, automatik hancurlah sebuah negeri. Sebab itu ada satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi pernah menyebut, la tadhhabu dunya hatta tasira liluka ibni luka. Tidak akan kiamat sehingga orang-orang bodoh jadi pemimpin. Hadis dalam Musnad Imam Ahmad. Apa makna luka ibnu luka? Nabi gunakan istilah luka ibnu luka. Dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis dicatatkan luka ini adalah istilah hamba. Dan gelaran ini digunakan untuk menunjukkan kebodohan. Biasanya luka ini kalau dalam bahasa Arab, dia guna untuk menggelarkan untuk anak-anak kecil, budak-budak dan sebagainya lagi. Dan jika kalimat luka ini digunakan untuk orang dewasa, maka dia bererti orang yang sedikit ilmunya dan juga pendek akalnya. Jadi golongan luka ini hidupnya hanya membincangkan perkara yang dia sendiri tak tahu apa benda sebenarnya. Sebab itu hadis daripada Huzaifah bin Al-Yamani sebutkan, la taqumu sa'atu hatta yakuna as'adan nasi bidunya luka ibnu luka. Tidak akan berlaku kiamat sehingga manusia yang paling bahagia dan seronok dengan dunia adalah orang-orang pandai, kata Nabi. Luka bin luka. Hadis dalam Musnad Imam Ahmad. Dalam istilah kita sekarang ini, luka ini kalau kita nak faham mudah, lebih kurang bebal lah. Orang bebal. Apa tanda pemimpin bebal? Sampai tua tak menyongsong akal. Tanda pemimpin dungu dan bebal, dada kosong akal sejengkal. Bercakap tidak berhujung pangkal. Memimpin bagaikan kehilangan akal. Diberi nasihat telinganya tebal. Rakyat sengsara negeri tertinggal. Dijadikan pemimpin pasti akan menyesal. Dalam hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, min asyratis saati an ya'luwa tuhutu wa'ula. Di antara tanda kiamat berlakunya at-tuhud, ada duduk atas al-wa'ul.
akadzalika ya Abdullah bin Mas'ud sami'tahu min Nabi? Orang bertanya, itukah yang kamu dengar daripada Rasulullah, wahai Abdullah bin Mas'ud? Kata dia, na'am, wa rabbil Ka'bah, ya, demi Tuhan Kaabah, kata dia bersumpah. Qulna wa mattuhutu, apa makna at-tuhut? Kata dia, Nabi menyebutkan fusulur rijal wa ahlul baitil ghamidati yurfa'una fawqa salihihim wal wa'ulu ahlul baitis salihati. Kata dia, Nabi memberitahu fusulur rijal, mereka adalah orang-orang yang hina, wa ahlul baitil ghamidati yurfa'una fawqa salihihim, dan orang dusun yang diangkat di atas orang-orang yang salih. Sementara al-wa'ul adalah penghuni rumah yang salih. Makna dalam bahasa mudah, orang-orang yang pandai lah. At-tuhut, ini semua orang yang pandai. Sebab itu nasihat orang tua-tua, tumbuk sambal campur temabal, lauk dimasak dalam belanga, pemimpin bebal jangan ditabal, kelak rosak budaya bangsa. Bawa kendi pergi berjagal, jual bersama labu dan guri, akal budi pemimpin bebal, hancur binasa anak negeri. Dijelaskan dalam As-Sahihain daripada Huzaifah Al-Yamani, beliau riwayatkan daripada Nabi berkenaan tentang hilangnya amanah, hatta yuqala lirajuli ma ajladahu ma azrafahu ma aqalahu wa ma fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin minal iman. Sehingga ketika itu dia dipuji oleh orang ramai, hebatnya dia, kuatnya dia, cerdiknya, padahal dalam hatinya tidak ada sebesar zarah pun keimanan dan kepercayaan. Inilah kenyataan yang terjadi di tengah-tengah kita orang Islam sekarang ini. Orang akan memuji orang yang nampaknya hebat, tapi sebenarnya orang itu dia tidak memiliki apa-apa pun, melainkan hanyalah menjadi pemimpin atau jurucakap yang kosong pemahamannya terhadap satu isu. Sebenarnya banyak kita nak terang dan kita bincangkan berkenaan tentang tanda-tanda kiamat ini. Untuk makluman kepada seluruh para penonton kita sekalian, minggu depan adalah episod kita yang terakhir. Episod yang terakhir ataupun siri kita yang terakhir sebelum minda Imam Besar ini berehat untuk musim yang kedua. Dan kita akan maklumkan kemudian kalau ada sambungan untuk musim yang ketiga. Ini bergantung kepada rakan-rakan kita di Pusat Kutipan Zakat Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang. Jadi sebagai kesimpulannya, dua topik yang kita bawakan pada kesempatan pagi ini. Pertama sekali, antara tanda kiamat yang dibawakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah adalah berkenaan munculnya harta yang begitu banyak di Sungai Furat. Dan yang kedua, munculnya juga orang-orang bodoh, orang pandai, orang bebal menjadi pemimpin, menjadi jurucakap, menjadi influencer dan macam-macam lagi. Jadi ini semua kita sedang lihat fenomena itu sedang berlaku. Saya kira sekadar itu. Sekali lagi kita mengucapkan ribuan terima kasih di atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Mudah-mudahan kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sekali lagi ribuan terima kasih kepada Pusat Kutipan Zakat dan Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang yang sudi membawakan kepada kita rancangan ini pada pagi ini. Kita tutup pertemuan ini dengan sedikit doa. Moga majlis diberkati oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma in kana rizqina fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'siran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa haika wa jamalika wa quwwatika wa qudratik atina ma ataita ibadika salihin. Ya Allah, kalau rezeki kami masih di langit, turunkanlah. Kalau di bumi, keluarkanlah. Kalau susah, permudahkanlah. Kalau haram, sucikanlah. Kalau jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duhamu, berkat kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkanlah segala yang telah engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.